أنا بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, apa khabar Puan Aliza Aziz kita di situ? Oh, hari ni macam tak ramai lagi masuk ya? Dah cukup lewat ni saya masuk ni kan? Okey. Okey, Aliza. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindulah dekat Liza. Cik, baru satu hari tak jumpa, dah rindu. Okey. Kita ada Kak Zah kita di situ. Kak Zah kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustazah sihat serta ceria pagi ini. Alhamdulillah Kak Zah, saya sihat dan ceria tak saya pagi ni Kak Zah? Kita pakai kuning awak. Baik, kita ada siapa tu? Emma. Emma kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, terima kasih Emma kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ada juga Kak Baini di situ. Okey, dia kata Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Ada juga As di sana. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah dan semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Bunga Mawar, dan kita juga ada Cik Latifah kan, dan juga Cik Salimah kita sebagaimana biasanya sampai tak cukup perkataan type kat situ. Assalamualaikum Ustaz. Okey, tak apa, faham Cik Salimah.
nak beri salam pada saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah dalam keadaan yang sihat ya. InsyaAllah nanti kita jumpa secara fizikal bila? Hari tak tahulah Cik Salimah datang tak hari Khamis. Okey. Hari Khamis ataupun hari Jumaat lah Cik Salimah. Okey, insyaAllah jumpa nanti. Kak Aisyah, Kak Aisyah baru masuk. Masya Allah. Selalu Kak Aisyah first kan bagi komen tak WhatsApp saya. Okey, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bagi saya hat berwarna kuning. Ikut tema ya hari ni Kak Aisyah. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Okey, Alhamdulillah. Betul. Kita kena terima kasih kepada admin kita. Yang sentiasa setia untuk melayani kuliah saya setiap pagi Selasa. Kuliah-kuliah lain di Masjid Kampung Siglap tak ada pun yang live. Saya punya kuliah satu je ni. Dia duduk juga untuk layan saya dan kita semua pada setiap hari Selasa pagi ini. Okey, muslimah yang saya kasihi semuanya. Pagi ni kita nak mulakan pengajian di muka surat berapa? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan. Silakan. Muka surat berapa kita pagi ni? Okay, kita rujukan Ad-Da'u Ad-Dawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kak Zah kata apa? Muka surat 455, point N Ustazah. Okay. Cik Salimah, muka surat 474. Alhamdulillah kita ada Cik Salimah dekat situ. Liza kata apa? Muka surat 451, point N. Oh, Liza dengan Kak Zah lain muka surat ya? Ke macam mana? Tersilap type ke macam mana Liza? Dampak akibat kehausan dan ketentuan cinta, kenapa dia punya topik beza ya? Memang gitu ya bunyi topiknya? Typo. Oh, typo. 455. Okey, betul-betul. Itulah terkejut saya tiba-tiba. Tiba-tiba Liza lain muka suratnya. Kak Aisyah sama tak muka surat Kak Aisyah? Letak sama je. Tak payah letak balik. Kalau ni. Tak dia sama Ustazah. Cik Salimah sama dengan Ustazah tau di situ. 474. Kita ada Kak Zah dengan Aliza tadi. Muka surat 455. Okey, Kak Aisyah sama. Cuma topiknya sedikit bunyi yang berbeza ya Liza, dalam kitab Liza ya. Sebab nampaknya dampak akibat kehausan dan ketentuan cinta. Kalau saya, dampak konsekuensi kewajipan dan hukum cinta. Mungkinlah untuk kitab pada edisi yang terbaharu diberikan maksud ataupun penterjemahan yang mungkin lebih baik. Mudah-mudahan ya begitu. Okey, baik. Kita lihat slide kita pada pagi ini. Di situ letak sama muka suratnya. Okey, N. Dampak konsekuensi kewajipan dan hukum cinta, halaman 474. Tadi ada 400, mana ni? 455. Antara dua lah, sama ada 455 atau 474. Yang penting sila. Okay, sila cari point N, dampak konsekuensi kewajipan dan hukum cinta. Dampak ni maksudnya kesan ya. Dampak ni bahasa Indonesia lah. Tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni, dampak tu kita panggil ia sebagai kesan. Kesan yang ada pada cinta yang kita miliki dalam kehidupan. Baik. Lihat di sini ya. Pada perenggan kita yang pertama disebutkan tentang cinta yang memiliki kesan, konsekuensi, kewajipan dan hukum yang mengikutinya. Jadi cinta ni dia bukan hanya perasaan semata-mata, tetapi daripada cinta itu ia akan memberikan kesan pada diri kita, adanya konsekuensi. Konsekuensi itu maksudnya situasi, keadaan ni di persekitaran kita ini, dan ada juga berkaitan dengan kewajipan serta hukum yang mengikuti setiap apa yang kita cinta. Jadi sebab tu dia kata di sini, baik cinta itu terpuji maupun tercela. Okay, tak kira sama ada cinta yang kita miliki tersebut merupakan cinta yang terpuji ataupun cinta yang tercela, dan dia kata di sini atau bermanfaat maupun yang membahayakan. Pasti memiliki semua unsur tersebut
Apakah semua unsur tersebut? Maka di sini dia kata, adanya sama ada cinta kita adalah cinta yang terpuji atau cinta yang tercela, okey, dia pasti memiliki unsur-unsur ini, iaitu ada ketertarikan. Ada unsur yang menarik. Kita tertarik. Kenapa kita suka? Kenapa kita, jatuh cinta? Contoh gitu kan. Kenapa kita, ah, macam berkenal sangat-sangat dengan benda itu? Dia pasti ada sesuatu yang menarik kita untuk kita sentiasa ingat, sentiasa, kita ni terfikirkan, sentiasa rindu. Sebab tu dia berikan dengan beberapa lagi unsur-unsur yang lain ni dalam kitab kita dan juga saya paparkan di slide saya di sini, iaitu bukan sahaja cinta itu memiliki unsur ketertarikan yang buat kita sentiasa nak dekat, sentiasa suka, sentiasa cinta, yang akhirnya menjadikan satu perasaan yang luar biasa dalam diri kita. Kan orang yang kalau dah jatuh cinta dia macam ni kan orang kata, angau, ni asyik ingat aja tak tahulah kenapa. Makan ingat, nak tidur ingat kan, baca kitab ingat, semualah dia ingat kan. Dia orang kata apa kalau bahasa Melayu dulu kata apa, tidur tak lena, mandi tak basah. Kalau tidur tak lena tu tak tidurlah kan. Kalau mandi tak basah tu tak mandi, gitu katanya. Tetapi di sini kita nak kata inilah yang kita panggil ia sebagai unsur yang ada ketika seseorang itu memiliki cinta dalam hati dia. Dalam hati kita ini, muslimah, bila kita ada cinta yang menyebabkan kita tertarik kepada sesuatu yang kita cinta ataupun seseorang yang kita cinta, ianya akan melahirkan ataupun menimbulkan perasaan yang sangat luar biasa dalam diri kita, sehingga adanya rasa kemanisan kan, kerinduan, ketenteraman yang wujud dalam hati kita ini. Jadi dia kata di sini dengan unsur-unsur yang lain dalam kitab ini disebutkan begini, kedekatan dengan yang dicintainya. Okey, kita dah tertarik tadi, kemudian kita dah ada perasaan. Seterusnya kita ni akan ada rasa kemanisan, kan sweet aja. Apa yang orang yang kita cinta buat semua rasa macam indah je. Macam tu kan, rasa macam cantik je dia, ya Allah. Tengok macam tengok tu tak kelip mata, sweetnya. Alah, macam gitu perasaannya kan. Itu kita panggil sebagai kemanisan. Kerinduan kan, sentiasa rindu kalau tak nampak tu rasa macam tak tak kena gaya, rasa macam mesti nak tengok kan. Kalau tak tengok dekat-dekat mesti nak stalk dia punya FB, mesti nak tengok IG dia, tengok muka dia. Macam itulah keadaan orang kalau dia cinta. Tetapi, cinta ini juga dia akan menghasilkan rasa tenteram. Iaitu rasa tenang dalam jiwa orang yang cinta dan ada kedekatan dengan yang dicintainya. Jadi dia mesti nak ada unsur yang mendekatkan. Mesti nak dia usaha sesuatu supaya dia dekat dengan apa yang dia cinta. Sebab kalau kita ni benci, kita tak suka, biasanya kita ni tak adalah ada usaha nak dekat, nak sentiasa buat sesuatu supaya kita ni jadi orang yang tak jauh daripada dia, begitu keadaannya. Kemudian ada hubungan tu tadi, kejauhan kejauhan, terputusnya hubungan. Ini semua berkaitan dengan cinta yang tercela lah. Okay, dia ada dua tadi kan, cinta yang terpuji, cinta yang tercela. Kemudian dia kata, terputusnya hubungan, sukacita, kegembiraan, ada tangisan juga dalam cinta ini, ada kesedihan. Kita juga tak menafikan, cinta tak kira sama ada yang terpuji ataupun yang tercela. Kedua-dua ini akan memberikan tangisan, kadang-kala begitu. Ada juga menimbulkan kesedihan dan lainnya dari hukum dan konsekuensi cinta tersebut. Nak katanya macam ginilah, semua unsur-unsur itu tadi yang kita baca kan dalam perenggan yang pertama itu merupakan kita panggil sebagai hukum ataupun konsekuensi situasi yang timbul apabila seseorang dia ada rasa cinta dalam hati dia. Okey, jadi di sini pada perenggan yang kedua dijelaskan kepada kita cinta perbezaan antara dua cinta itu tadi. Sebab tadi pertama kita kata ada cinta yang terpuji. Kedua kita ada cinta yang tercela. Okey, jadi bila kita kata ada dua cinta tersebut, apakah perbezaan antara kedua-dua cinta ini? Apa perbezaannya? Adakah
Sama saja cinta terpuji dan cinta tercela. Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada perenggan yang kedua tersebut, beliau menjelaskan kepada kita perbezaan antara kedua-duanya. Jadi pertama, kita lihat terlebih dahulu tentang cinta terpuji. Okey, cinta yang terpuji. Cinta yang terpuji adalah cinta yang bermanfaat. Cinta tersebut akan menarik perkara-perkara yang bermanfaat bagi pelakunya, sama ada di dunia mahupun di akhirat. Cinta seperti ini merupakan inti kebahagiaan, okey, yang akan bawa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, so kita faham macam ini. Cinta yang terpuji ialah cinta yang bermanfaat, memberikan kepada kita hal-hal yang bermanfaat, menarik ataupun membawa kita, mengundang, okey, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak kira sama ada untuk kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat, dan inilah kita kata cinta yang mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Baik Muslimah, berikan saya contoh apakah cinta yang terpuji. Berdasarkan kepada definisi itu tadi, penerangan yang telah diberikan, mungkin kita ada contoh untuk kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kalau kita cinta ini, inilah yang dipanggil sebagai cinta yang terpuji. Boleh letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan di ruangan skrin, dipersilakan. Apakah contoh cinta yang terpuji? Bila kita cinta satu perkara itu, cinta ini dia berikan kepada kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Okey, kemanfaatan itu kita dapat rasai dunia dan akhirat. Yang akhirnya kita rasa kebahagiaan dengan cinta yang kita miliki tersebut. Baik, apakah contohnya? Berikan kepada saya, Muslimah, dipersilakan. Ada tak contoh? Kak Aisyah? Okey, Suzy. Cinta membaca buku. Oh, Masya Allah. Boleh. Okey. Cinta membaca buku adalah cinta yang bermanfaat dan menarik perkara-perkara yang bermanfaat pada diri kita yang akhirnya ianya memberi manfaat kepada dunia dan akhirat. Cinta baca buku beri manfaat kepada dunia, betul. Pada akhirat juga betul lah. Kalau kita baca benda-benda yang baik, kan, benda-benda yang betul, maka ianya akan memberikan tambahan ilmu untuk kita untuk kita tentang akhirat sehingga kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, ada contoh yang lain? Kak Som, okey, Kak Som kata apa tu? Cinta pada Al-Quran, Masya Allah. Oh, Kak Som senyap je di belakang tabir. Kak Som tiba-tiba je keluar jawapan. Masya Allah, tabarakallah. Tak beri salam kat saya Kak Som pagi ni. Cinta pada Al-Quran. Baik, Kak Som kata betul. Cinta pada Al-Quran ialah cinta yang terpuji. Okey, itu adalah cinta yang bermanfaat. Bila kita cinta pada Al-Quran, kita sentiasa membaca Al-Quran, banyak perkara-perkara tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, kan? Ketakwaan, dia akan muncul pada diri seseorang yang cinta pada Al-Quran. Kerana pembacaan itu akan memberikan manfaat untuk diri dia, memberikan tazkirah, memberikan kepada dengan peringatan, memberikan kepada diri dengan cahaya dunia dan akhirat. Itu kita panggil sebagai sumber kebahagiaan pada hati seseorang. Okey, Ima bagi apa tu contohnya? Cinta pada Allah dan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Cinta pada Allah dan Rasulullah. Baik, ini merupakan cinta yang paling atas. Banyak kali dah kita bincangkan tentang cinta ini, merupakan cinta yang terpuji, yang sangat terpuji jika nak dibandingkan dengan cinta-cinta yang selainnya.
Sebab tu kita ni Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman. Makna tidaklah sempurna keimanan diri seseorang sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam kehidupan kita ini. Nak cinta apa-apa, Allah dan Rasulullah mesti letakkan di tempat yang paling atas. Barulah cinta-cinta yang lain kita letakkan di bawahnya. Okey, ada cinta yang lain di situ, cinta kepada Allah samalah dengan apa yang disebutkan oleh Emma di sana. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang memberikan jawapan di situ. Baik, sekarang kita dah lihat tadi cinta terpuji. Seterusnya kita masuk kepada contoh cinta yang tercela. Baik, cinta yang tercela di sini, okey, kalau tadi kita kata cinta terpuji itu dia menarik perkara-perkara yang bermanfaat kan pada diri kita, dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika cinta yang tercela ini ianya menarik perkara yang membahayakan pelakunya. Dia tak datangkan manfaat tetapi mendatangkan bahaya, memberikan kemudaratan kepada orang yang mencintai perkara yang tercela itu tadi. Kita tak kata bahaya tersebut tertimpa pada dia hanya di dunia, tetapi bahaya itu juga akan dibawa hingga ke akhirat kelak. Dan inilah yang disebut sebagai, dia kata, inti kesengsaraan. Inilah cinta yang tercela merupakan inti kepada kesengsaraan. Okey, kalau tadi saya minta contoh cinta terpuji, sekarang silakan muslimah berikan kepada saya contoh cinta yang tercela ini, yang mana bila kita cinta perkara itu, ia akan bawa kepada kita ataupun mendatangkan kepada kita dengan hal-hal yang memudaratkan, hal yang membahayakan untuk dunia dan akhirat kita sehingga ianya disebut sebagai inti kepada kesengsaraan. Okey, ada contoh di situ? Silakan. Okey, ah, Kak Som, contohnya apa? Cinta pada perzinaan, ya Allah. Okey. Boleh, boleh. Betul. Cinta kepada perzinaan. Benda-benda yang maksiat dosa ni bila kita cinta, ianya akan mendatangkan kepada diri kita dengan bahaya. Okey, dekat dunia, orang yang suka berzina, di situlah menjatuhkan maruah diri dia. Orang yang suka berzina akan meruntuhkan institusi kekeluargaan yang ada pada diri, merosakkan diri sendiri dan juga orang lain dan sebagainya. Dan di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Kan ada sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita tentang zina ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam Nabi dibawa berjalan oleh dua malaikat dan Nabi diperlihatkan tentang azab api neraka. Antara azab api neraka yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini Nabi ceritakan ialah satu tempat yang bunyi orang berpekik, orang terpekik terpekau dengan sangat kuat yang masing-masing lari dan Nabi jenguk di tempat itu, apa yang Nabi nampak, mereka ini lari yang mana ada api di bawah. Itu tempat kemaluan mereka tu ada api, yang ikut. Jadi Nabi tanya kepada malaikat, kenapa ni? Siapakah mereka? Di akhir perjalanan, Nabi kata, malaikat beritahu kepada Nabi, orang yang kau nampak terpekik dan ada api di bawah mereka itu ialah orang yang lelaki dan wanita yang berzina. Lelaki dan wanita yang berzina. Jadi kita faham itulah kesengsaraan yang akan diperoleh apabila seseorang itu ketika di dunia suka kepada zina, suka kepada hal-hal yang berkaitan dengan nafsu syahwat itu tadilah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan zina. Okey, baik. Seterusnya, ada juga di situ sebut berjudi. Emma kata berjudi. Kak Zah kata derhaka kepada ibu bapa.
Kak Aisyah sebutkan cinta pada melakukan perkara-perkara yang tidak baik atau maksiat. Betul lah. Apa yang Kak Aisyah sebutkan itu dia merangkumi semualah contoh-contoh yang telah diberikan. Yang penting beginilah ya muslimah. Bila kita cinta kepada hal yang dosa, hal yang maksiat, inilah perkara yang kita sebut ia sebagai cinta yang tercela. Kerana sekarang kita faham setiap cinta yang mendatangkan mudarat untuk hidup kita ini di dunia dan di akhirat yang sehingga menyebabkan kita ini tertimpa dengan kesengsaraan pada dunia dan akhirat, itulah yang kita panggil sebagai cinta yang tercela. Ia tak boleh untuk kita naikkan pada status cinta yang terpuji kerana kedua-duanya sangat jauh beza daripada sudut kesan, hukum, konsekuensi yang ada pada diri seseorang. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada perbincangan di sini. Telah dimaklumi bahawa orang yang hidup, yang berakal tidak akan memilih perkara yang membahayakan dan menyengsarakan dirinya. Jadi tadi kita dah faham tentang perbezaan antara cinta yang terpuji dan cinta yang tercela. Sekarang kita tahu kalau cinta tercela boleh bawa kita kepada kesengsaraan, kita ni sebagai seorang muslimah yang memiliki akal pemikiran yang waras, of course kita kata kita akan pilih sesuatu yang membahagiakan hidup kita. Kan? Kalau kita ni dalam keadaan kita mengetahui benda ini akan bawa saya kepada kesengsaraan, benda ini akan bawa saya kepada kemudaratan dunia dan akhirat saya, nanti dekat neraka macam mana kita dah tahu dah semua ni. Tapi kalau kita masih lagi memilih situasi yang bawa kita kepada kesengsaraan, maka dia kata itu lahir dari kebodohan dan kezaliman diri sendiri. Sebab kita yang pilih. Kita dah belajar, kita dah ada ilmu, tetapi kalau kita masih lagi buat perkara yang kita tahu kesannya tu tadi kan, ia adalah sesuatu yang berasal daripada kebodohan dan kezaliman diri kita sendiri. Okey, jika kita pilih bahaya, lihat pada poin saya yang nombor 2 di slide saya di skrin ni, jika pilih bahaya dalam keadaan kita sedar, kita tahu, kita ada ilmu itu tadi, bermakna di sini kita ni adalah orang yang kurang bijak dan kita menzalimi diri kita sendiri. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disyarahkan lagi tentang isu ini. Dan dia kata begini, uh, namun kadang-kadang jiwa menyenangi perkara yang membahayakan dan tidak bermanfaat baginya. Cuma itulah jiwa kita, nafsu, keinginan kan. Akal tu memang dah tahu dah benda tu salah. Pemikiran ni memang dah tahu dah benda ni tak boleh buat, dosa kan, nanti masuk neraka, dapat azab kubur. Tahu dah ilmu ni. Tetapi jiwa kita ni sentiasa cenderung untuk memilih kepada apa yang kita suka walaupun kita tahu perkara itu tidak dibenarkan dalam agama. Nampak tak? Kadang-kadang kita dah tahu banyak dah tentang hukum hakam ni, tapi masih lagi kita buat. Kenapa? Sebab jiwa kita yang cenderung untuk memilih keadaan-keadaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dia katakan lagi kepada kita tentang hal tersebut, inilah bentuk kezaliman manusia terhadap jiwanya sendiri. Sebab tu orang yang dia buat dosa, kita kata dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yang boleh menjadi penyebabnya adalah kebodohan jiwa terhadap kondisi yang dicintai, iaitu dia mencintai sesuatu tanpa mengetahui kemudaratan pada cinta itu. Demikianlah kondisi orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa berlandaskan ilmu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahawa orang itu mengetahui adanya mudarat pada cintanya, tetapi dia mengutamakan hawa nafsu daripada ilmunya. Kadang-kadang pula kecintaan seseorang dibangun atas dasar dua perkara, keyakinan yang rosak dan hawa nafsu yang tercela. Jadi kita ada tiga situasi dalam isu inilah. Iaitu kita ni dah tahu tentang perkara tersebut, kita ni sebagai orang yang berakal, uh, dalam keadaan memilih cinta tu kan, ada tiga yang disebutkan kepada kita di sini. Kenapa masih lagi memilih perkara yang membahayakan ataupun cinta yang tercela tersebut? Jadi pertama dia kata, orang itu mungkin dia memang tak tahu. Perkara tersebut adalah perkara yang tercela
yang boleh mendatangkan bahaya pada diri dia, dunia dan akhirat. Jadi bila dia tak tahu, itulah yang menyebabkan dia ikut kepada apa yang dia cinta, apa yang dia suka. Tetapi, okey, kita ada jenis manusia yang kedua. Dia tahu, dia ada ilmu, namun hawa nafsunya lebih besar daripada ilmu dan pengetahuannya. Sehingga dia cenderung untuk memilih apa yang dia rasakan, dia suka, dia cinta, akhirnya ilmunya pun diketepikan. So inilah manusia yang kedua. Tetapi kita ada manusia yang ketiga di sini. Diceritakan kepada kita bahawa manusia yang ketiga, iaitu mereka yang berada pada situasi yang ketiga, kemungkinan dia memberikan kombinasi pada dua perkara. Iaitu di sini kan dia kata keyakinan yang rosak dan hawa nafsu yang tercela. Keyakinan dia rosak. Maknanya ilmunya tak betul. Kemudian dia juga mengikut kepada hawa nafsunya. Jadi ada dua perkara yang masuk pada diri dia sehingga itulah yang menyebabkan dia memilih cinta yang tercela itu tadi. Okey, baik. Di sini dia jelaskan kepada kita, seperti itulah kondisi orang yang mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Cinta yang rosak tidak akan timbul selain dari kebodohan, keyakinan yang rosak atau kemenangan hawa nafsu. Jadi diberikan kepada kita dengan tiga situasi di sini. Orang yang dia ikut kepada cinta yang tercela itu, dalam keadaan yang dia masih lagi dalam keadaan yang dia tahu tentang itu merupakan perkara yang dosa. Inilah yang biasanya menjadi persoalan pada diri kita kan. Kenapa orang yang dia dah tahu, dia ada ilmu, namun dia masih lagi melakukan perbuatan dosa. So dalam perenggan ini menjelaskan tentang hal itu. Dalam perenggan yang tadi kita baru baca, dia jelaskan tentang persoalan ini. Kenapa kita nampak orang yang dia tahu, dia ada ilmu, bukan tak belajar. Kadang biasa kita katakan, dia bukan tak belajar bukan tak tahu hari-hari tau aku nampak dia pergi kuliah, hari-hari aku nampak kan dia baca kitab lah apa, tapi buat lagi benda dosa ni. Pelik kita. Kita pelik kan? Pelik kita. Kita pun jadi pelik. Bila kita pelik ni, di sinilah isunya dibahaskan. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin ia akan ataupun boleh terjadi pada diri kita juga. Kita ni kadang-kadang tengok orang, jangan lupa pada diri sendiri ya. Bila tengok orang kan dia buat salah, buat dosa, begini, cakap macam-macam kan. Tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Kemungkinan besar kita pun boleh jadi orang yang sedemikian. Tahu dosa, namun masih lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Tahu perkara itu akan mendatangkan kepada kita dengan bahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Daripada sudut syariat tu tadi kan, kita masih lagi dekat, kita masih lagi buat. Dalam keadaan-keadaan yang begini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia kata beginilah. Okey, hal itu timbul kerana kebodohan, maknanya tak ada ilmu. Pertama kemungkinan tak ada ilmu, keyakinan yang rosak. Kemudian dia kata kemenangan hawa nafsu. Saya tertinggal tentang kemenangan hawa nafsu tu di slide saya. Sepatutnya adalah pada poin yang pertama. Timbul kebodohan, keyakinan yang rosak dan kemenangan atas hawa nafsu. Kemenangan hawa nafsu tu maksudnya dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Lebih ikut kepada apa yang dia suka. Kan kadang-kadang kita nampak dalam hidup ni ada banyak perkara lah yang Allah larang tapi kita suka kan. Allah kata jangan berzina tapi ada lagi orang tak kisah buat kan. Allah kata jangan mengumpat tapi kita masih lagi mengumpat. Begitu keadaannya. Kemudian Allah kata pada kita janganlah menderhaka kepada kedua ibu ayah tapi ada orang yang menderhaka kepada kedua ibu ayahnya kan. So kita nampak di sini perkara-perkara ini bukan orang tak tahu. Atau contoh paling mudah kita kata, ramai orang tahu solat itu wajib. Kan? Ramai orang tahu solat itu wajib. Mesti solat lima waktu. Ramai orang tahu juga pakai tudung pun adalah hal yang wajib. Tapi orang tak buat. Betul tak? Orang tak buat. Saya bukan nak judge, bukan judge. Nanti kan kita cakap benda gini, orang kata, Ustaz Sakinah judge, orang tak pakai tudung. Bukan gitu. Tapi bagi saya beginilah. Kita kan, kita orang perempuan,
actually banyak benda yang kita tahu. Sebab bagi saya kita orang perempuan lebih cenderung untuk belajar, lebih cenderung untuk ambil tahu dan mengetahui. Dan kita lebih tahu tentang hal hukum hakam ini sebenarnya. Tetapi kadang-kadang oleh kerana kita ni ada sesuatu yang kita rasa aku tak suka benda ni, aku lebih suka yang ini kan. Kita akan ikut kepada apa yang kita suka dan kita menolak tepi hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. So inilah perkara-perkara yang kita kata kemenangan hawa nafsu. Kita lebih memenangkan hawa nafsu kita daripada syariat yang sepatutnya dijunjung di atas kepala kita. Dia begitu. Kadang-kadang ada perkara yang memang Allah kata ini jelas, jelas secara jelas. Ini adalah perkara yang haram, jangan buat, ini perkara wajib. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita rasa kita tak suka benda tu. Dan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan tak nak ikut, tak nak buat. Tapi benda yang haram juga yang kita nak buat. So dalam keadaan-keadaan begini ya, kita kena banyak bermuhasabah. Dalam kehidupan kita ni kan, kalau kita ni adalah buat perkara-perkara yang Allah larang, kecenderungan-kecenderungan yang tak sepatutnya ada pada diri kita, kecintaan-kecintaan yang tercela itu tadi, bermakna di sini kita perlu usaha untuk menurunkan keinginan hawa nafsu kita kepada sesuatu yang kita tak sepatutnya suka. Contoh, ada orang tanya saya, "Ustazah, saya sukalah nak tattoo tangan saya." Bukan inai tau. Dia dia kata dia nak tattoo tangan dia. Dia kata, "Saya tahu benda tu ni tak boleh." Dia sendiri cakap dengan saya, "Saya tahu benda tu tak boleh tau Ustazah, tapi saya naklah, saya nak juga buat." Kenapa kenapa tak boleh? So, kita nampak di sini, dalam keadaan dia tahu, tapi dia suka, dia nak buat juga. Bahkan dia tanya dengan asatizah, kan, apa pendapat ni? Kenapa pula tanya pendapat? Saya heran, kenapa tanya pendapat padahal benda tu dah memang engkau tahu benda tu benda yang salah. Tapi kata dia masih lagi nak buat dekat tangan dia. Kan, sebab dia suka that design dia kata cantik untuk letak tangan dia. Aduh, benda-benda gini kita nampak tak? Kita memenangkan hawa nafsu kita. Padahal dalil, okay, iaitu nas, Al-Quran, hadis Nabi, di kalangan para ulama okay, yang membahaskan tentang nas dan Al-Quran dan hadis Nabi, menunjukkan secara jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Tidak boleh dibuat. Tapi kenapa kita masih lagi nak buat? Ini bermakna kita memenangkan hawa nafsu kita dalam isu-isu yang begini. Kan kita ni hidup, kadang-kadang kita lupa kita ni hamba. Hamba Allah. Allah ciptakan kita, kita adalah hamba Allah, seharusnya kita hidup mengikut kepada syariat, undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan itu. Bila undang-undangnya jelas, iaitu hukumnya jelas, yang mana tidak ada pertikaian di kalangan para ulama, ya. Saya faham ada isu-isu yang contemporary yang mana memerlukan kepada perbincangan oleh para ulama untuk menentukan hukumnya bagaimana. Tetapi ada banyak isu dalam agama kita ini ialah jelas. Sangat jelas. Contoh, zina haram, minum arak haram. Kan jelas hukumnya. Judi haram. Semua ini adalah perkara-perkara yang jelas yang tidak ada orang kata pertikaian yang memerlukan kepada perbincangan lanjut. Sampai nak kata nak letak sampai 2 hukum. Tak ada. Tetapi kita ni yang berhadapan dengan isu-isu tersebut ataupun kita yang suka dengan perkara-perkara ini, kenapa masih lagi nak memenangkan kepada hawa nafsu? Sedangkan tahu hukumnya haram. Okay, boleh bawakan kepada kita dengan mudarat dunia dan akhirat. Kan? Ianya akan memberikan kepada kita dengan kesengsaraan. Jadi, perlu usaha untuk sentiasa menurunkan kehendak kita ni. Kehendak kita sangat besar. Okay, hawa nafsu kita ni sentiasa besar. Dia bukan hanya tentang hawa nafsu semata-mata, tetapi kadang-kadang hawa nafsu ini dihiasi dengan bisikan-bisikan syaitan yang mengajak, mendorong kita untuk ikut apa yang kita inginkan pada hawa nafsu itu tadi. Jadi kita kena sentiasa, bila kita ni sebagai seorang muslimah, kita banyak belajar, kita banyak ni baca buku kan. Tadi kata cinta kepada baca buku kan, kita banyak baca buku, kita banyak dengar perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Bagi saya, hawa nafsu itu dia akan
dapat dikawal dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Kita dalam hidup memang tak boleh buang hawa nafsu kita ya muslimah. Jangan kata, oh saya tak ada hawa nafsu. Itu bedek lah saya kata. Semua orang ada hawa nafsu kan. Kita tak boleh hidup tanpa hawa nafsu. Hawa nafsu ini sangat penting juga dalam hidup kita untuk perkara-perkara cinta yang terpuji. Okey? Kalau tak ada hawa nafsu, cinta tu tak adalah. Tak ada keinginan. Tak ada kemahuan. Hawa nafsu inilah yang mendorong kita untuk menjadi orang yang yakin, confident, ada keinginan untuk hidup, ada keinginan untuk move on. Ni semua. Jangan lupa tentang hal-hal yang terpuji tu tadi. Tetapi kalau hawa nafsu kita lebih cenderung kepada hal yang dosa dan maksiat. Inilah pentingnya kita ada ilmu untuk kita sentiasa memperingatkan kepada diri kita, hati kita ini, hawa nafsu saya perlu diikat, okey, perlu dikawal supaya ianya kalau nak buat apa-apa ianya dihiasi, ianya didasari ilmu dan juga apa-apa yang telah ditetapkan mengikut kepada syariat agama kita. Okey, baik, seterusnya di sini. Jadi, bila seseorang dia ni kan ada kemenangan hawa nafsu, maknanya hawa nafsunya lebih kuat sehingga dia mengikut kepada cintanya yang tercela itu tadi. Di sini dia kata, uh, mana tadi? Boleh jadi juga tersusun dari cabang-cabang perkara tersebut yang sebahagiannya membantu sebahagian yang lain. Bermakna di sini bila timbul ketidaktahuan, kemudian kita ada keyakinan yang rosak, kemenangan hawa nafsu, boleh sahaja kebodohan, keyakinan rosak dan kemenangan hawa nafsu itu saling membantu antara satu yang lain. Sehingga ia menjadi sesuatu yang sangat kuat dan kita tak mampu untuk menolaknya. Okey, sebab itu kita melakukan dosa. Walaupun dalam keadaan kita mengetahui bahawa perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan lagi kepada kita, hingga terkumpullah syubhat iaitu kerancuan dan syahwat. Jadi syubhat dan syahwat akhirnya dia bergabung. Bila syubhat dan syahwat bergabung, kita keimanan kita menurun ya dalam keadaan yang sedemikian. Kita kena ingat al-imanu yazidu wa yanqus. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni berkeyakinan bahawa iman kita naik dan turun. Dan kena ingat juga apabila syubhat dan syahwat sudah bergabung, inilah kita panggil sebagai situasi yang menurunkan keimanan kita pada waktu itu sehingga syubhat dan syahwat dia berada di atas, keimanan berada di bawah. Yang seharusnya iman tu naik, syahwat ni dia berada dekat bawah. Dia begitu. Tapi kalaulah tadi dikatakan syubhat dan syahwat sudah digabungkan sehingga ia menjadi kuat, keimanan kita akan berada di bawah, syahwat akan terus naik berada di atas. Inilah yang kita panggil sebagai kemenangan hawa nafsu sehingga kita pun melakukan perbuatan dosa dan maksiat dalam keadaan yang kita sedar, ada ilmu, ada pengetahuan dan mengetahui tentang bahaya dan mudaratnya. Dan di sini dia kata bahawa akhirnya syubhat itu bercampur dengan kebenaran, dengan kebatilan dan menghiasi kondisi yang dicintai. Sedangkan syahwat terus memotivasi pelakunya untuk mendapatkan hal itu. So, bilalah kedua-duanya itu bergabung, kan kita dapati di sini kalau lihat pada slide saya, syubhat mencampur kebenaran dengan kebatilan dan mengindahkan kondisi yang dicintai. Jadi syubhat ni biasanya perkara itu ialah hal yang kita samar-samar sehingga bercampurlah antara yang benar dan antara yang batil. Bila dah bercampur benar dan batil ini, iaitu benda yang betul, benda yang salah, kan? Itulah yang menyebabkan dia kata kondisi ini akan dihiasi pada perkara yang kita cintai. Hal itu dah memang salah. Kemudian datanglah kita campurkan ia dengan syubhat sehingga ianya bercampur antara yang benar dan yang salah. Kan? Dalam keadaan yang begitu, dosa yang kita buat akhirnya ianya menjadi kita tak nampak. Kita macam tak perasan lah kan benda tu betul ke salah kan. Nampak macam betul, nampak macam salah. Akhirnya tengah-tengah. Keadaannya sedemikian. Kemudian dia kata di sini syahwat. Syahwat ialah satu keadaan yang terus-terusan memotivasi pelaku untuk mendapatkan kebatilan. Jadi, kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya, dijelaskan kepada kita apabila pasukan syubhat dan syahwat ini, okey, syubhat dan syahwat
bahu-membahu. Maknanya saling bantu-membantu dalam menghadapi pasukan akal dan iman. Sekarang kita ada akal, kita ada iman. Iman ini ialah kita tahu kita beriman kepada setiap perkara yang digariskan dalam syariat ini, yang Allah tentukan, yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kita beriman dengan semuanya. Kita ada akal yang mana kita akan pilih sesuatu yang memberikan manfaat dan memberikan kepada kita dengan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat kita. Namun, apabila dalam diri kita ini memiliki syubhat dan juga syahwat. Syubhat tadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada perenggan kita yang sebelumnya, begitu juga dengan syahwat dan kedua-duanya saling bahu-membahu. Bahu-membahu maksudnya ialah syubhat dan syahwat, syubhat, syahwat saling bantu-membantu dalam isu ini, akhirnya iman dan akal kita pun kalah. Kerana kedua-dua tu kan dia tag team lah kita katakan. Bila dia tag team, habislah. Iman kita, akal kita pun dia jadi tak tahu pergi ke mana. Kata sampai kemenangan menjadi milik yang terkuat di antara keduanya. Namun, kalau iman kita kuat, akal kita kuat, kan lebih kuat daripada nafsu, daripada syubhat, daripada syahwat, pastilah yang terkuat akan menang. Bermakna sehebat mana pun godaan, sekuat mana pun keinginan, secinta apa pun kita pada satu perkara yang kita tahu perkara itu tidak halal ataupun haram, tetapi oleh kerana kita memiliki keimanan yang mantap, akal fikiran yang sangat kita kata jernih untuk memilih sesuatu yang memberi manfaat pada diri kita, maka di sini iman dan akal akan berada di atas dan menang. Syubhat dan syahwat akan dikalahkan. So dia antara dua lah. Mana satu yang berada di atas, mana satu yang berada di bawah. Kalau kita menangkan iman dan akal kita, kita selamat. Tapi kalau kita menangkan syubhat dan syahwat yang ada pada diri kita, itulah yang saya kata, ianya akan bawa kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Okey, Nabi SAW ada menjelaskan kepada kita tentang 3 kehancuran dan 3 keselamatan. Okey, hadis ini tidak ada dalam kitab, saya datangkan di slide saya sebagai penguat kepada perbincangan kita pada pagi ini. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Thalathun muhlikatun wa thalathun munjiatun. Dalam hidup kita ni, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, Nabi sebutkan ada 3 kehancuran dan ada 3 keselamatan yang perlu kita perhatikan. Okey? 3 kehancuran ini berkaitan dengan hawa nafsu dan syubhat itu tadi. Manakala 3 keselamatan ia berkaitan dengan iman dan juga akal kita. Sebab tu saya datangkan dengan hadis ini untuk sama-sama kita tadabbur, untuk sama-sama kita menghayatinya supaya iman kita dan akal kita adalah dihiasi dengan perkara-perkara yang menyelamatkan kita dan hawa nafsu itu akan dapat dikalahkan. Baik. Nabi SAW pun meneruskan sabda baginda. Nabi kata apa? Thalathun muhlikat, 3 kehancuran ialah syuhun muta'un. Kedekut yang ditaati. Kedekut yang ditaati tu macam mana? Kedekut yang ditaati tu ialah kita ni dah memang kedekut, orang kata Haji Bakhil tak hidung asin lah, macam-macam ayat kan keluar. Kita ikut je. Kita masing-masing, bagi saya setiap daripada diri kita ni memang ada sisi kedekutnya lah. Saya pun jangan kata orang lain, saya pun sama juga. Kadang-kadang kita ni ada rasa macam, tak nak lah, takkan nak sedekah ni, takkan nak keluarkan duit aku. Dia ada rasa macam itu kan. Tetapi ada masanya kita tak boleh ikutkan perasaan-perasaan yang begitu. So di sini, orang yang dia hancur ni kan, ataupun dia memiliki kehancuran, bila setiap kali dia nak buat kebaikan dengan harta benda dia, iaitu dengan kata bersedekah tu kan, kedekut itu lebih dimenangkan daripada keinginan nak bersedekah. Sebab tu di sini Nabi kata apa? Orang yang dia syuhun, muta'un. Dia ada rasa kedekut, dia taat dengan rasa kedekut itu. Maka ini antara punca kehancuran bagi diri kita. Okey, pertama. Kedua, Nabi SAW pun kata apa? Wahawan muttaba'un. Okey, so ini berkaitan dengan perbincangan kita, bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Hawa nafsu yang
diikuti. Jadi ini juga merupakan punca kehancuran ni dalam kehidupan kita. Kita memang ada hawa nafsu, tadi saya kata kita tak boleh untuk buang hawa nafsu kita, tetapi kita pastikan ianya adalah hawa nafsu yang terkawal, dihiasi dengan ilmu, keimanan, sehingga apa pun yang kita nak buat, kita tahu mana yang betul, mana yang salah dan kita akan memilih perkara yang terbaik. Tapi kalau kita menjadi seorang muslimah yang hawan muttaba'an, Nabi kata, ikut sangat. Semua yang kita suka kita nak. Semua yang kita suka, semua yang kita cinta kita turutkan. Semua benda lah. Yang penting kita suka. Dan tak kira lah benda tu halal, haram, dosa, pahala. Saya tak kira. Yang penting saya suka. Apa hal orang nak kata halal, haram. Tak kisahlah kubur masing-masing. Ada guna ya yang macam tu kan. Kubur masing-masing. Tak apa. Yang penting saya suka. Dia bukan semata-mata yang penting kita suka muslimah dalam hidup ini. Tapi ia adalah sesuatu yang kita kata yang penting ianya adalah perkara yang Allah redha untuk hidup dan agama saya, dunia dan akhirat. Itu yang kita inginkan. Bukan apa yang kita suka, tetapi apa yang mendapatkan kecintaan, apa yang mendatangkan, apa yang mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah dalam hidup kita. Itulah kita panggil sebagai layaknya diri kita ini sebagai seorang hamba Allah yang ikut kepada apa yang dicintai oleh pencipta, bukan apa yang kita suka. Okey? So sebab tu Nabi kata kalau kita ini jadi orang yang hawan muttaba'an, yang ikut kepada hawa nafsu kita, kita tak kiralah yang manalah kan, kita macam-macam yang kita hendak. Maka dalam isu ini, ia boleh bawa kita kepada kehancuran. Jadi hati-hati. Tak semua yang kita suka, kita boleh dapatkan. Tak semua yang kita suka, ianya baik untuk diri kita. Jadi apa yang kita suka, ia perlu dinilai pada sudut keimanan, sudut akal kita yang waras, pada sudut agama kita. Adakah perkara ini baik untuk dunia dan akhirat saya? Okey, seterusnya. Yang ketiga. Yang ketiga di sini, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wa i'jabul mar'i binafsi. Dan orang yang takjub pada diri sendiri. Ini bahaya. Dia syok sendirilah, kita kata macam tu kan. Syok sendiri, dia suka, dia takjub pada diri sendiri. Orang lain semua tak bagus, aku je yang bagus. Dalam hatinya, macam bagus sangat. Macam je. Macam itu keadaannya kan. Contoh-contoh yang beginilah, takjub. Alah, macamlah cantik, aku lagi cantik. Macamlah bagus, aku lagi bagus. Macamlah pandai, aku lagi pandai. Kalau ginilah yang ada pada diri kita, ini juga akan menjadi punca kehancuran dalam kehidupan kita. Sebab bila seseorang, dia mula rasa takjub pada diri dia, dia mula rasa diri dia hebat, itu merupakan pintu yang membuka kepada sifat sombong. Bila kita sombong, kita akan merendahkan orang lain. Nabi ingatkan kepada kita, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong, dia itu akan menolak kebenaran dan memperkecilkan, merendahkan orang lain. Sebab tu kalau kita takjub pada diri kita, kita mula sombong. Bila kita sombong, orang cakap perkara yang betul bagaimana pun kita tak boleh terima. Bila kita sombong, kita akan mula melihat semua orang lain dengan pandangan yang sangat kecil. Kita rasa kita je lah yang hebat, kita sajalah yang bagus. Jadi ini juga Nabi sebut sebagai punca kehancuran. Baik, setelah itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan 3 punca yang membuka kepada pintu kejayaan dalam kehidupan kita ataupun pintu keselamatan dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini, wa thalathun munjiyat, dan ada 3 yang kita sebut sebagai keselamatan. Okey? Ada 3 yang disebut sebagai keselamatan. Pertama, Nabi sebut di sini khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut pada Allah ketika sembunyi dan ketika nampak. Macam mana tu sembunyi dan nampak? Takut pada Allah ketika sembunyi dan ketika nampak. Boleh bagi saya contoh, Muslimah? Letakkan di ruangan komen. Antara tanda ataupun 3 keselamatan ni, pertama Nabi kata takut pada Allah semasa dalam keadaan yang sembunyi dan dalam keadaan nampak. Bagaimanakah itu? Siapa tu sebut cinta pada suami orang? Oh ini. Saya baru nampak je komen dia kat situ. Macam mana?
Macam mana Kak Som? Cinta, apa ni? Apa yang saya sebut? Salasun munjiat, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut pada Allah dalam keadaan yang sembunyi dan dalam keadaan yang nampak. Bagaimana tu situasinya? Liza ada contoh tak Liza? Okey, bliss leave. Bliss leave kata apa? Berzikir dalam keadaan diri sedang keseorangan. Hmm. Boleh tapi agak kurang tepat ya di situ. Cuba Kak Som di sana, kalau kita mencuri, orang lain tak nampak tapi Allah nampak. Okey. Liza belum ada Ustazah. Allah Liza. Lambatlah Liza ni. Subhanallah. Belum ada Ustazah. Oh, belum ada. Okey, tak apa, tak apa. Belum ada. Nanti bila nak adanya tu. Bila nak adanya tu Liza. Kalau kita mencuri, orang lain tak nampak tapi Allah nampak. Baik. Okey, baik. Contoh lain. Ifa kata membuat sesuatu di depan atau di belakang manusia kalau orang tak nampak tapi Allah nampak. Boleh saya terima? Nur, jauh dari maksiat walaupun dalam keadaan bersendiri. Okey. Kak Zah kita, Allah melihat apa yang kita buat ketika sendiri dan ketika ramai. Okey. Sekali lagi, Iblis Leaf kata apa tu? Tidak melakukan maksiat bila diri dalam keseorangan, berzikir dalam keadaan keseorangan. Iblis Leaf mesti nak zikir juga Okey, dia punya contohnya mesti muatkan keadaan berzikir. Okey, dia begini. Ada yang tepat di sini. Kalau kita lihat contoh okay, Anan kata bila depan orang jangan mengumpat, bila sendirian pun jangan mengumpat. Kalau sendiri-sendiri nak mengumpat macam mana Ananur? Nak mengumpat macam mana Ananur seorang-seorang? Kau tahu apa dia, sedia tu teruk cakap seorang-seorang ya Allah, itu bahaya Ananur. Kalau sendiri tu nak mengumpat. Okay, Suzy kata apa? Sembunyi dalam selimut. Contoh? Bukan Suzy. Example Rasulullah berselimut atau sembunyi dalam selimut. No. Bukan macam tu ya sayang. Bukan. Oops. Dia gelak kat situ Anan rasa. Kan? Dia gelak kan Ana? Ni Ana siapa ya? Okey. Kita nampak gini Muslimat. Okey. Kalau kita kata takut pada Allah dalam keadaan yang sembunyi dan juga nampak ialah tak kira sama ada orang di sekitar kita ataupun kita sendirian, takwa kita, ketakutan kita pada Allah adalah sama. Okey, dia begitu. So, tadi ada bagi contohlah tidak bermaksiat bila diri dalam keseorangan. Betul. Kita kalau kita sendiri, yang mana orang lain tak nampak, kan, kita mungkinlah kita boleh terdedah kepada buat dosa. Sebab apa? Kita rasa tak ada orang nampak. Tapi kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Dan orang yang takut pada Allah dalam keadaan dia sendirian pun dia akan menjaga diri dia daripada melakukan dosa dan maksiat. Ini kita panggil sebagai, kalau kita nak balik pada topik kita pada pagi inilah, orang yang begini ialah yang memenangkan iman dan akal. Sebab tu Nabi kata ianya adalah keselamatan. Dia memilih yang memberikan keselamatan, hal yang bermanfaat pada diri dia, pada hati dia, pada jiwa dia. Sebab tu orang nampak ke, orang tak nampak ke, dia masih lagi takut pada Allah. Dia masih lagi dalam keadaan yang mana tahu ini halal, ini haram, walaupun dia sendirian. Kan, mungkin kita travel seorang-seorang, orang tak nampak, tak kisahlah orang tak nampak, bukan aku dengan jemaah pun Okay, guna ayat untuk, bukan aku dengan jemaah pun, tak kisah aku buat apalah, tak pakai tudung ke, nak pakai seksi ke apa, bukan orang nampak, orang tak kenal kita pun kan, kita kat luar negara, orang tak tahu kita. Dalam keadaan sedemikian, kemungkinan saya kata, kita boleh melakukan hal itu. Tetapi, orang yang takut pada Allah, dia akan sama. Amal ibadahnya sama, solatnya sama, masih lagi menjaga solat, masih lagi menutup aurat. Dalam keadaan yang mana orang kenal ke orang tak kenal. So di sini kita faham inilah yang kita panggil sebagai keselamatan kerana takutnya kita kepada Allah, tidak kira sama ada dalam keadaan yang sir, iaitu sembunyi, okay, dan juga dalam keadaan yang dilihat oleh orang ramai. Baik, seterusnya yang kedua di sini. Nabi SAW kata, 3 keselamatan yang berikutnya ialah baik ketika fakir dan adil. Dan kaya. Baik ketika fakir dan kaya. Macam mana tu? Wal qasdu
fil faqri wal ghina. Dia baik, maknanya niatnya baik, tulus sama ada dalam keadaan dia fakir ataupun dalam keadaan dia kaya. Ada contoh? Macam mana? Suzy nak cuba lagi contoh yang kedua ni bagaimana pula? Jangan dalam selimut ya Suzy. Macam-macam. Baik ketika kita dalam keadaan yang miskin dan baik ketika kita dalam keadaan yang kaya. Atau dengan kata lain, baik ketika kita ni ada duit dan baik ketika kita tak ada duit. Apa maksudnya? Ataupun apa contohnya? Liza ada contoh tak Liza? Ke belum ada juga? Liza sampai ke sudah tak ada? Bersedekah. Okey, Kak Som bagi contoh. Bersedekah. Kak Bani juga berikan contoh yang sama. Bersedekah walaupun ada rezeki banyak atau sedikit. Oh, semua macam majoriti ulama fatwa ya. Majoriti ulama rasanya semua ambil contoh bersedekah ni ke ambil contoh daripada Kak Som tu. Kak Som punya sanad kuat Kak Som. Okey, daripada sanad yang paling atas tu Kak Som terus sampai ke bawah sama je. Ah, bersedekah. Bliss dia kata apa? Tidak mendoakan kebinasaan orang lain bila sendiri dan dalam susah atau sebab dengki dan lain. Bukan begitu. Belum menepati lagi pada maksudnya. Stay humble at all time. Julaidah sebut begitu. Stay humble at all time. Nur kata apa? Bila kaya tidak lagi sembahyang, sibuk dengan duit dan harta. Macam mana tu? Okay, tak apa. Kita teruskan pada komen berikutnya. Jangan sombong dan sentiasa melakukan kebaikan bila miskin dan kaya. Okey, cantik. Okey. Dia elaborate lagi ya pada sedekah itu. Sebenarnya begini ya, al-qasdu fil faqri wal ghina yang menjadi punca keselamatan dalam hidup kita ialah apabila kita ini jadi seseorang yang sentiasa ingin menginfakkan harta kita, tak kira sama ada kita ni dalam keadaan yang susah ataupun yang senang. Ini ciri-ciri ahli syurga kan Nabi kata allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran Allah kata apa allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang mana mereka ini membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan yang dia senang dan juga dharra dalam keadaan yang dia susah. Jadi ni kita kata orang yang baik lah. Baik jiwanya kan, bersih jiwanya. Tak kira lah, tak apalah. Yang penting kita bantu orang lain. Okey, itu maksudnya. Baik, seterusnya yang terakhir di sini tentang 3 keselamatan tu tadi kan. Tadi yang pertama Nabi kata khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Kedua wal qasdu fil faqri wal ghina dan yang terakhir wal adlu fil ghadabi war ridha. Okey. Dan adil ketika marah dan redha. Apa maksudnya? Kak Som? Adil ketika marah dan redha. Contohnya, apa contoh kita ni adil ketika kita marah? Dan apanya contoh bila kita ni adil ketika kita redha? Maknanya adil tu sentiasa ada pada diri kita dalam kedua-dua keadaan itu. Sama ada kita marah ataupun kita redha, kan kita masih lagi jadi orang yang adil. Liza kata sabar. Okey, maknanya sabar itu kita panggil ia sebagai adil. Sabar dengan musibah. Satu lagi tak sabar, semua tak sabar tau. Ada tak orang ketiga kata sabar? Sabar dengan musibah. Okey, Kak Bani kata begitu. Yang lain ada tak? Okey, Kak Zah. Menahan marah dan memaafkan orang lain. Hmm, Itu contoh ya untuk yang ketiga tadi. Okey. Ada yang lain? Saya tunggu satu lagi jawapan. Kak Som, kalau anak kita buat salah, kita akan menasihatinya dan dapat kontrol amarah. Okey, kalau anak kita buat salah, kita akan menasihatinya. Mana orang tengah baca. Kita kita akan menasihatinya dan dapat kontrol amarah. Okey.
Okey, kalau anak kita buat salah, kita akan menasihatinya dan dapat kontrol amarah. Tadi Ana kata apa tadi? Pada ni? Bila marah pun kita tak boleh nak menzalimi seseorang lebih dari haknya, sama seperti bila kita redha. Kak Aisyah kata apa tu di situ? Sabar ketika ditimpa sakit atau kesusahan. Okey, baik. Terima kasih Muslimah. Semuanya yang memberikan jawapan ya untuk poin kita yang ketiga tentang 3 keselamatan di situ. Baik, di sini kita kata orang yang dia adil ketika dia marah dan ketika dia redha, ni kan, ialah orang yang dia uh, tak memilih kroni. Dia macam ini tau. Kadang-kadang, saya bagi contoh mudah yang macam ini Muslimah. Kita ni ada 5 orang anak. Okay, kita 5 orang anak. Tapi, kadang-kadang kita ni, orang kata pilih kasih. Kalau anak kita yang pertama tu buat salah, oi bukan main lagi kita ni. Tak adil kan? Bukan main kita marah. Kita ni tak reda kan masa tengah marah dan tengah tak reda ni. Bukan main lagi. Kita marah dia macam-macam. Tapi bila anak kita yang terakhir, nombor 5 ni kan yang bongsu ni, dia buat salah. Marah kita biasa-biasa je lah. Tak apalah, okey je. Next time jangan buat lagi. Gitu je kita marah. Tak adil kan? Orang yang dia selamat, Nabi kata dia adil dalam situasi-situasi yang begini. Sama ada kita suka orang tu ataupun kita tak suka orang tu, kita akan berlaku adil. Kita akan meletakkan keadilan pada rasa kita ni. Kan kita suka, kita sama ada kita suka ataupun kita tak suka, dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita redha, semua ini kita akan berlaku adil kepada situasi-situasi yang berlaku sehingga kita tak melebihkan yang ini, kita tak mengurangkan yang ini kan, yang akhirnya akan menyebabkan berlakulah sakit hati, dengki dan sebagainya. Jadi itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Bayangkan kalau kita ni, contoh saya ambil contoh mudah tadi, dengan anak yang first tadi bukan main lagi, kita marah tu marah ini sampai tangan jalan dan sebagainya, anak itu akan jadi anak yang berdendam dengan kita. Kita selamat tak? Belum tentu kita selamat. Okey. Okey, dia akan trauma dan sebagainya lah. Kadang-kadang kita lupa tentang hal ini yang menyebabkan dia dendam, dengki, benci kan. Dengan adik dia yang last pun dia dah tak suka. Kita sendiri yang membuka pintu-pintu kehancuran tu tadi. Tapi kalau kita nak selamat, adillah kita. Okay, ketika kita dalam keadaan yang redha, ketika kita dalam keadaan yang marah itu tadi. Okay, mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat. Jadi inilah 3 keselamatan, 3 kehancuran yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Yang mana bagi saya, dalam 3 kehancuran dan 3 keselamatan ini, ianya berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akal. Kan? Kalau kita nak jadi orang yang memenangkan iman dan akal kita, maka kita akan memilih situasi-situasi yang berkaitan dengan 3 keselamatan itu tadi. Tetapi kalau kita nak jadi orang yang memenangkan hawa nafsu kita, biasanya lah kita akan berada pada keadaan yang 3 kehancuran yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Okay, hadis ni riwayat Imam At-Tabrani dengan status hadis yang hasan. Okey, baik. Jadi di sini jika konsep, saya masuk pada perenggan yang berikutnya, jika konsep ini dimengerti, maknanya jika tentang hal yang berkaitan memenangkan hawa nafsu, memenangkan akal pemikiran dan juga keimanan, di situ kan kita faham tentang konsep ini dalam kehidupan kita. Maka dia kata, konsekuensi perkara yang mengikuti tiap-tiap jenis cinta sama dengan hukum cinta tersebut. Okey, cinta yang bermanfaat dan terpuji yang merupakan inti kebahagiaan seseorang hamba berkonsekuensi kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan hukumnya sesuai dengan hal yang diikutinya. Jika menangis, maka tangisan itu bermanfaat dan jika dia bersedih, maka kesedihan itu adalah kesedihan yang bermanfaat. Tadi kita bincangkan, cinta ini ada kalanya ianya memiliki unsur sedih dan unsur mengalirkan air mata. Namun kalau kita ni menangis kerana cinta dan cinta itu adalah cinta yang bermanfaat, pasti tangisan dan kesedihan kita adalah sesuatu yang memberi manfaat pada diri kita. Contoh, bila kita cinta kepada ilmu dan saat kita belajar, saat kita ini membaca, okay, berkaitan ilmu itu ianya menyentuh jiwa dan hati kita. Sehingga ada getaran keimanan dalam hidup kita tu kan ataupun dalam jiwa kita ini yang menyebabkan kita mengalirkan air mata.
timbul rasa emosi, rasa sedih, rasa sayu dalam hati itu, inilah yang kita panggil sebagai air mata cinta yang memberi manfaat. Kesedihan yang menyelubungi jiwa yang mendatangkan kebahagiaan. Kerana air mata yang mengalir itu tadi ialah air mata yang tumbuh mungkin kerana ataupun air mata yang mengalir mungkin kerana keimanan kita yang meningkat. Ataupun mungkin kerana kita memikirkan tentang dosa-dosa kita yang lalu. Sehingga kita rasa sedih, maka itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Orang yang dia memikirkan tentang dosanya sehingga dia rasa nak bertaubat kepada Allah dan buatkan dia rasa sedih dan dia mengalirkan air mata, itulah akan membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terus beramal soleh dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan hal yang perlu kita fahami. Okey, bila kita menangkan hawa nafsu, air mata yang kita mengalirkan ataupun rasa sedih yang ada pada diri kita, itu merupakan sesuatu yang bawa mudarat bagi diri kita. Tapi kalau kita menangkan keimanan, kita menangkan akal pemikiran yang didasari oleh keimanan itu tadi, air mata yang mengalir, kesedihan yang menyelubungi jiwa adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan, jika gembira maka kegembiraan itu bermanfaat. Jika terhalang maka halangan itu bermanfaat. Dan jika terlapangkan maka kelapangan itu bermanfaat. Pelakunya selalu berubah-ubah pada tingkatan-tingkatan yang terpuji berikut hukumnya berupa tambahan, keuntungan dan kedekatan. Ya, untuk cinta yang membahayakan maka ia akan memberikan kesan, konsekuensi, hukum yang membahayakan juga pada diri seseorang. Jadi dia kata beginilah kondisi seluruh perbuatan yang lahir dari ketaatan atau kemaksiatan. Setiap yang lahir dari ketaatan merupakan tambahan dan kedekatan bagi pelakunya. Sedangkan setiap yang lahir dari kemaksiatan merupakan kerugian dan kejauhan bagi pelakunya. Dan didatangkan kepada kita di sini dengan surah At-Taubah ayat 120 hingga 121 sebagai contoh untuk menguatkan statement yang ada di perenggan kita yang atas tadi. Jadi surah At-Taubah ayat 120 hingga 121 di situ, saya tak nak baca ya ayat itu, tapi saya datangkan. Yang penting, kalau kita lihat dalam surah ini, pada ayat yang ke-120, okay, ayat yang pertama tersebut menceritakan kepada kita tentang setiap perkara yang lahir dari ketaatan dan perbuatan manusia akan dicatat sebagai amal soleh. Pada ayat yang ke-120, bila kita baca kan, dalam kitab ada ya ayatnya. Kalau siapa yang tak ada kitab nanti boleh rujuk dalam Al-Quran, boleh baca pentafsirannya dan boleh juga rujuk pada terjemahan yang ada. Maka dikatakan kepada kita, kalau kita baca ayat yang ke-120 dalam surah At-Taubah itu, ayat ini adalah mengingatkan kepada kita tentang setiap apa yang kita buat berbentuk ketaatan dalam kehidupan kita kan, Allah akan catat ia sebagai amal soleh. Manakala kalau kita rujuk pada ayat yang kedua surah At-Taubah, iaitu ayat yang ke-121, Allah mengkabarkan bahawa, W1 saja ya, di slide saya tersilap di situ. Allah mengkabarkan bahawa amal-amal soleh yang mereka kerjakan dicatat sebagaimana adanya. Yang penting kita faham, pada kedua-dua ayat itu, 120, 121 nak beritahukan kepada kita setiap amal soleh yang kita buat Allah akan catat yang menjadi ganjaran yang memberikan manfaat bagi hidup kita dunia dan akhirat. Kerana apa? Kita memenangkan iman, kita memenangkan akal kita. Okey, Allah akan catat ia sebagai amal soleh kita. Setiap apa yang kita buat mengikut kepada keimanan dan juga pemikiran yang kita miliki. Okey, sebab tu di sini dia kata perbezaan keduanya, terus ya masuk kepada perenggan yang akhir dalam perbincangan kita di point N di sini. Perbezaan keduanya ialah amal yang pertama bukanlah perbuatan manusia tetapi hasil dari perbuatan mereka yang dicatat sebagai amal soleh. Okey, itu tak apalah. Yang akhir sekali, sudah selayaknya korban pembunuhan cinta memperhatikan pasal ini dengan sebenar-benarnya. Maksudnya mereka yang menjadikan diri mereka
sentiasa menjadi mangsa kepada percintaan. Mangsa percintaan. Okey, menjadi mangsa dalam percintaan ini yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa putus harapan, menyebabkan kita rasa tak boleh move on, menyebabkan kita rasa macam tak bolehlah orang tu kita dah suka tapi macam banyaklah perkara-perkara yang berlaku, akhirnya kita ikut kepada hawa nafsu, kita menjadi mangsa dalam percintaan tersebut. Dia kata, untuk mengetahui maslahat dan mudarat yang menimpa mereka. Ia akan mengetahui barang dagangan apa pada hari kiamat yang paling sia-sia, sekaligus apa yang didapat pada timbangannya. Maknanya di sini dalam keadaan kita ni nak mencintai, kan? Dalam keadaan kita ni nak meletakkan rasa suka ataupun ketika dalam keadaan sudah mencintai, kemudian mungkin berlaku ujian dalam percintaan tersebut tentang perkara-perkara yang kita suka dan kita cinta itu, pastikan iman dan juga pemikiran kita yang menang. Bukan syubhat dan syahwat yang menang. Kalau syubhat dan syahwat kita letakkan di atas, inilah yang menyebabkan mungkin kita rasa kita nak bunuh diri. Mungkin kita rasa kita ni tak ada harapan nak hidup, tak ada rasa nak hidup, yang menjadikan kita akan terus-terusan uh, hidup dengan air mata, kesedihan, dendam, benci dan melihat semua perkara dalam keadaan yang sangat negatif. Tetapi mereka yang meletakkan keimanan di tempat yang paling tinggi dalam apa jua situasi, termasuk situasi cinta ini kan, kita dapati bahawa dia akan hidup terus-terusan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menempatkan cintanya itu ialah cinta yang menuju ataupun tertuju kepada Sang Pencipta. Itu kita dah bincangkan pada minggu lepas. Di poin kita yang sebelumnya. Yang mana Allah ingatkan kepada kita bahawa mereka yang meletakkan cinta kepada yang menciptakannya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan membuka kepada pintu-pintu kebahagiaan dalam kehidupan dia. Okay, sebab itu di sini saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan supaya kita ini menjadi orang yang hawa nafsunya dilandasi keimanan. Okay, dan perkara-perkara yang buruk berkaitan dengan hawa nafsu itu dapat kita elakkan ada pada diri kita. Dan dalam situasi ini paling utama ya muslimah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindungi kita daripada perkara-perkara yang buruk. Dan di sini Nabi SAW berdoa, Nabi ajarkan kita dengan doa ini, iaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari kemungkaran amalan dan dari kemungkaran hawa nafsu. Kemungkaran ini kita boleh panggil ia sebagai perkara-perkara yang buruk, keji, dosa dan maksiat. Kita ingin akhlak kita, jati diri kita ini, perilaku kita adalah perilaku yang baik, perilaku yang soleh. Begitu juga amalan-amalan kita ialah amalan-amalan yang baik, bukan amalan-amalan yang mungkar. Sama juga hawa nafsu kita. Kita ingin ianya adalah hawa nafsu yang dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, bukan hawa nafsu yang dihiasi dengan kemungkaran. Justru kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang mungkar tersebut berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan amalan dan juga hawa nafsu kita, sebagaimana bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini, iaitu hawa nafsu ialah hawa nafsu yang perlu diletakkan di bahagian bawah, sehingga keimanan kita ialah keimanan yang sentiasa berada di atas dan akhirnya kita menjadi insan yang menjemput banyak manfaat dan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman pada apa yang telah dibincangkan
daripada awal tadi ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan beramal dengan setiap ilmu yang kita pelajari, dan juga memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat beramal soleh dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita jumpa nanti pada minggu hadapan. Cuti hari raya jangan cuti terus. Hari Selasa tetap kita berkuliah ya. Cutinya sampai hari Isnin sahaja. Ya, mudah-mudahan kita jumpa nanti pada hari Selasa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.